Perkongsian pada malam ini. Mula-mula kita nak tekankan tentang 6 virus dalaman dulu. Sebab apa yang kita nak bincangkan, permasalahan takwil, dia berkait dengan salah satu daripada 6 virus dalaman. Jadi sebenarnya agama dan umat Islam ni dia sentiasa diserang, sentiasa cuba dirosakkan, sentiasa cuba dicacatkan oleh serangan-serangan dari luar ataupun dari dalam. Serangan dari luar dunia Islam ni contohnya daripada Yahudi, daripada Kristian, golongan etis, golongan mulhid, dan golongan-golongan lain yang mereka ni bukan Islam. Kalau mereka ni mati, kita tak kuburkan di kubur orang Islam. Katalah di kampung kita ada satu orang tak ada agama, dia etis. Bila dia mati, kita memang tak tanam di kubur orang Islam, kita cari kubur lain. Kalau dia Kristian, dia Buddha ke, Hindu ke, kita tak tanam di kubur orang Islam. Satu jenis lagi, serangan dari dalam dunia Islam itu sendiri. Ini dia menyerang dari dalam, yang ni lagi bahaya. Ada 6 virus dalaman. Disebut juga virus 6 beradik ataupun virus 6 jahanam. Ringkas cakap virus V6, virus 6 virus. Mereka ini sungguh pun menjadi virus dari dalam dunia Islam. Tapi kalau mereka ni mati, biasanya kita tanam di kubur orang Islam juga. Yang pertama, V61, V61, golongan anti hadis. Kita tahu dah ulama-ulama kalau dia nilai orang yang tolak hadis ni bukan Islam. Tapi kalau di kampung kita ada golongan anti hadis ni, kita tanam kubur orang Islam juga. Sebab dia ada kalimah la ilaha illallah, dia percaya kepada Allah. Nabi Muhammad pun dia percaya, tapi yang pasti hadis-hadis ni dia tolak. Nak ikutkan dari segi terperincinya bukan Islam lah ni. Tapi kalau mati kita tetap tanam di perkuburan orang Islam juga. Urusan dia dengan Tuhan itu terpulang selepas kematian tu. Yang kedua, V62. Ni ajaran Ahmadiyah Qadiani. Ni pun sama juga, dia percaya juga kepada Tuhan, kepada Allah. Dia yakin juga dengan Nabi Muhammad. Cuma pemimpin mereka tu dikatakan sebagai yang terakhir. Nabi Muhammad tu bukan terakhir, pemimpin dia ada seorang lagi terakhir. Jenis ni pun biasanya kalau ada di kampung kita, mati pun kita tanam di kubur orang Islam juga. Cuma kalau mereka ni ramai, dia akan buat kubur sendiri. Dia kadang-kadang dia tak mau tanam di kubur kita. Dia tak apalah, jenazah ni kami nak tanam kubur kami sendiri. Dia carilah mana tempat dia tanam sendiri. Tapi kalau mereka ni seorang-seorang saja di kampung kita, kita tak ditanam pun di kubur orang Kristian ke, Jerat Cina ke, tempat Hindu ke, tak. Kita tanam di tempat orang Islam juga. Sebab tu kita kata ni virus dari dalam. Yang ketiga, V6 yang ketiga, V63 Syiah. Yang keempat, V64 Salafi Wahabi, atau biasanya kita sebut Wahabi saja. Yang ni berkait dengan apa yang kita nak huraikan malam. Yang kelima, V65 ajaran-ajaran sesat. Dia belajar ilmu yang tinggi-tinggi ke macam mana ke. Biasanya mati kita tanam kubur Islam juga. Walaupun kita tahu dia ajaran sesat, biasanya tanam di perkuburan orang Islam. Yang keenam, fahaman siplis, V66. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ini pun mati kita tanam kubur Islam juga. Walaupun macam pluralisme ni dia kata semua agama betul, semua agama sama, tapi dia agama Islam. Mati kita tanam kubur Islam. Urusan selepas ni tu urusan dia dengan Tuhan ya. Jadi mereka ini yang 6 virus ni, dia menyerang dari dalam Islam. Dia tak menyerang dari luar, dia menyerang dari dalam. Kemudian kita nak sentuh sikit tentang isu ajaran makrifat minggu lepas tu. Benarkah makhluk ni terjadi daripada sebahagian kecil, saya buat panjang, sebahagian kecil zat Allah. Sebab ikut fahamannya, zat Allah tu maha besar. Kemudian Allah ambil sikit lah, sikit daripada zat dia tu buat makhluk. Jadi makhluk ni berasal daripada zat Allah. Benarkah makhluk ni terjadi daripada sebahagian kecil zat Allah? Kita dah tolak minggu lepas.
Hari ini kita petik kalam Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, sesungguhnya yang lain daripada Allah, maksud dia seluruh makhluk, iaitu insan, jin, malaikat, syaitan, langit, bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, barang beku, jauhar, arat, yang diketahui, yang dirasa, termasuk yang lain-lain lagi lah, yang mana makhluk belaka tu, semua itu adalah baharu ataupun hadis yang dijadikan oleh Allah daripada tidak ada. Bukan dia datang, dia dijadikan daripada zat dia, dijadikan daripada tidak ada dengan kudrahnya, dan yang diciptakannya daripada tidak ada sama sekali. Kalau ikut fahaman makrifat tu, dia kata mana boleh kita ni jadi daripada tidak ada. Kalau kita ni jadi daripada tidak ada, dah ada dua lah dia kata, satu zat Allah, satu tidak ada. Dia faham kat situ pula. Kerana pada azali hanyalah dia yang ada, yang Maha Esa, dan yang selainnya tidak ada. Yang kedua, benarkah maksud Allahu Akbar itu ialah saiz seluruh makhluk ini sangat kecil, kerana terjadi daripada sebahagian kecil zat Allah, sedangkan zat Allah yang selebihnya sangat besar. Orang ini dia buat perbandingan, kenapa Allah ni Maha Besar? Sebab makhluk yang 7 petala langit, 7 petala bumi ni, seluruh alam makhluk ni, semuanya terjadi daripada zat Allah, tapi kecil sangat, habis pada kuman lagi. Dia buat perbandingan saiz. Sebab itulah dikatakan Allah tu Maha Besar, sebab kita makhluk ni terjadi daripada zat dia yang kecil. Macam tu pula dah. Jadi fahaman ni pun kita tolak. Kata Imam Al-Ghazali dalam satu lagi kitab dia, iaitu Kimia As-Sa'adah, berkenaan dengan Allahu Akbar itu bukanlah bermaksud Allah itu lebih besar daripada makhluk. Dia bukan berkait dengan saiz. Dia tak boleh banding dengan saiz, kerana makhluk itu adalah penzahirannya, sebagaimana cahaya memperlihatkan matahari. Tidaklah boleh dikatakan matahari itu lebih besar daripada cahaya. Ianya bermaksud iaitu kebesaran Allah itu tidak dapat disukat, tidak dapat diukur dan melampaui jangkauan kesedaran. Jadi Allah ni dia tak ada tepi, tak ada sempadan, tak ada batas, tak ada had, tak ada sisi. Sebab itu dikatakan Maha Besar. Yang makhluk ni semua ada sempadan. Badan kita ada tepi dia, surau kita ni ada tepi dia, bumi ada tepi dia, langit pun ada sempadan dia, syurga neraka pun ada sempadan dia. Kalau tak ada sempadan, syurga tu dah sampai sini dah sekarang. Kalau tak ada sempadan, neraka pun sampai sini dah sekarang. Jadi alam makhluk ni semuanya ada sempadan, dia ada tepi dia, ada batas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada sempadan, tak ada batas, tak ada tepi. Bila tak ada tepi ni, itu yang katakan Allah Maha Besar. Dan kita hanya boleh membentuk idea yang tidak sempurna dan tidak nyata berkenaannya. Jadi kita tolaklah fahaman orang begitu. Ada banyak lagi, dari semasa ke semasa kita tolaklah satu persatu fahaman ini. Okey. Tajuk untuk malam ini, takwil dan permasalahan. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam permasalahan takwil ada beberapa golongan. Ada ayat-ayat Al-Quran tertentu yang mutasyabihat, kita takwil. Bila dikatakan yadullah, tangan Allah, kita takwil supaya tak tersalah faham. Kalau tidak, ramailah orang yang salah faham. Dia duk percaya tangan Allah, nanti dia anggap Allah memang ada tangan. Tapi rupa dia tu tak tahu macam mana, tapi ada tangan. Jadi bahaya macam tu. Kalau ulama-ulama Asy'ariyah ni umumnya takwil belaka lah. Bila kata tangan Allah tu, yadullah tu maksudnya kekuasaan Allah. Bukannya Allah tu ada tangan macam kita. Jadi ada golongan yang takwil, ada golongan yang dia tak mau takwil. Jadi Imam Ghazali dia bahagikan kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama, mereka ni berpegang kepada zahir sahaja. Mereka menutup terus pintu pentakwilan. Bila dia terbaca tentang yadullah, dia tak mau takwil, dia biar di situ je. Golongan yang kedua, mereka ni mentakwil apa yang perlu sahaja. Ada benda yang dia takwil, ada benda yang dia tak takwil. Mana yang perlu takwil,
nak elakkan orang awam macam kita ni daripada tersalah faham. Mana yang tak perlu tak payah takwil. Inilah golongan yang berfahaman sederhana, iaitu golongan Asy'ariyah. Golongan yang ketiga pula, mereka ni mentakwil tapi dah berlebih-lebihan pula. Apa yang Asy'ariyah takwil, umumnya mereka ni takwil. Tapi sampaikan hal-hal yang melibatkan alam akhirat, dia takwil belakang. Padang mahsyar pun dia takwil. Timbangan Al-Mizan dia takwil. Titian sirat pun dia takwil. Dia nak kira nak takwil kan? Golongan yang keempat, yang ni lagi melampau. Kalah golongan yang ketiga tadi. Golongan yang ketiga tadi disebut golongan Mu'tazilah. Golongan yang keempat ni golongan ahli falsafah, fahaman falsafah. Lebih lagi daripada Mu'tazilah. Dia takwil segala benda, semua takwil. Takwil habis belakang. Kiranya kalau masuk syurga tu, dia kata nikmat pohon-pohon, makanan sedap-sedap, nikmat bidadari, sungai-sungai, pelamin-pelamin, semua ni tak ada. Dia takwil belakang tu. Itu semua kelazatan rohani. Dia tak ada yang kebun-kebun ke, minum air madu, semua tu tak ada. Dia takwil belakang. Lagi melampau pula dah. Jadi 4 golongan. Golongan yang pertama tadi dia tak mau takwil. Golongan yang kedua iaitu Asy'ariyah, dia takwil mana yang perlu sahaja. Golongan yang ketiga Mu'tazilah, dia pun takwil tapi lebih pula. Dan yang keempat golongan falsafah, dia takwil melampau.